Pada 13 Julai, Donald Trump memberikan satu temu bual di sebuah stesen radio Amerika dan menyampaikan mesej secara langsung kepada Iran. Kata-katanya adalah seperti berikut. Beritahu orang Iran supaya bersedia. Baik, dan kami akan lakukan itu. Kami akan hapuskan Gunung Pickaxe. Beritahu orang Iran supaya bersedia. Mari kita pergi, okey? Mereka tak boleh buat apa-apa pun tentangnya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih, selamat tinggal. Tetapi bersedia untuk apa? Baiklah, Amerika Syarikat sudah pun mengebom Iran setiap malam. Antara sasaran adalah pangkalan, pelabuhan, dan kapal. Jadi, satu lagi ancaman sepatutnya tidak menakutkan sesiapa pun. Tetapi ancaman ini berbeza. Kerana sasaran yang diumumkan oleh Trump bukanlah pangkalan tentera, bukan pelabuhan, tetapi sebuah gunung. Sebuah gunung yang sebenar daripada batu. Di tengah-tengah Iran. Dan apabila penganalisis melihat gambar satelit gunung itu, mereka menyedari bahawa Iran sedang melakukan sesuatu secara rahsia. Dan itulah tepatnya yang dia janji tidak akan lakukan. Gambar-gambar itu menunjukkan mesin pengadun simen, lori-lori pembinaan, dan jentera bekerja selama berbulan-bulan di sekitar 2 pintu masuk terowong di lereng gunung. Menuang konkrit di atas pintu-pintu itu, menolak tanah dan batu ke atasnya. Di salah satu pintu masuk, jurutera Iran malah membina satu struktur konkrit bertetulang yang dibuat khas untuk menampung lebih banyak berat di atasnya. Jelas bahawa Iran sedang mengukuhkan dan menanam pintu-pintu itu sendiri. Dan disinilah bukti ditemui. Pada bulan Jun, Iran menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Satu memorandum dengan peraturan yang jelas. Dan salah satu daripadanya menyatakan, tiada sebarang kerja di kemudahan nuklear selagi rundingan berlangsung. Metutu. Seperti yang Anda boleh lihat, kerja-kerja di gunung itu tetap diteruskan. Institut Amerika yang memantau program nuklear melalui satelit telah mendokumentasikan semuanya, gambar demi gambar, dengan tarikh. Sebenarnya, Iran menandatangani dengan sebelah tangan dan menuang konkrit dengan tangan yang satu lagi. Cuma, untuk faham kenapa gunung ini jadi pusat peperangan, Anda perlu lihat dulu betapa teruknya Iran sedang kalah di semua tempat lain. Mari kita undur semula 3 minggu. Iran menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Iran telah memungkiri perjanjian damai yang baru sahaja ditandatangani. Kami telah menceritakan keseluruhan kisah ini dalam video yang lepas. Kalau Anda belum menontonnya lagi, saya sarankan Anda tonton selepas ini. Segala-galanya akan menjadi lebih jelas. Dan tindak balas Amerika adalah kempen pengeboman terbesar dalam perang ini. Malam demi malam, letupan berlaku dari hujung ke hujung pantai Iran. Besarnya kemusnahan itu ada nama dan nombornya. Lihat adegan ini. Lelaki berseragam dengan 4 bintang yang berdiri di hadapan peta gergasi Iran itu ialah Brad Cooper, Laksamana Tetua Komando Pusat Amerika, markas besar yang mengawal semua angkatan tentera Amerika Syarikat di Timur Tengah. Sejak permulaan perang, dialah yang muncul di hadapan kamera untuk membuat penilaian kempen. Dan angka-angkanya memang mengagumkan. Masih dalam fasa pertama perang, sudah lebih daripada 5.500 sasaran telah diserang di dalam Iran. Lebih daripada 60 kapal Iran telah dimusnahkan. Serangan bertubi-tubi hampir setiap jam datang dari arah yang berbeza. Beliaulah yang mengumumkan bahawa kapal perang terakhir kelas Soleimani, kebanggaan tentera laut Iran, telah tenggelam ke dasar laut. Satu kelas penuh kapal perang telah dihapuskan. Dan apabila beliau pergi ke Kongres Amerika pada bulan Mei, beliau merumuskan segalanya dalam satu ayat. Dalam 38 hari kempen, Amerika Syarikat telah menghapuskan 40 tahun pelaburan ketenteraan Iran. Dan bagaimana dengan kosnya? Ia hanya semakin meningkat. Lihat gambar ini yang direkam oleh drone Amerika. Tanda di tengah skrin itu ialah palang bidik drone tersebut. Dan apa yang terkunci dalam bidikan itu ialah drone Iran. Kaman 99 nampaknya sedang diangkut di Bandar Chabahar beberapa saat sebelum ia dimusnahkan. Sementara itu, jet pejuang Amerika tidak berhenti walau seketika. Dan kempen ini benar-benar memberi kesan. Menurut Laksamana,
Sejak 24 jam pertama operasi, serangan peluru berpandu dari Iran telah merosot dengan ketara. Jika Anda mulai faham betapa besarnya apa yang sedang berlaku, jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Sekarang perhatikan sesuatu yang pelik. Amerika Syarikat telah memusnahkan kapal, pelabuhan, radar, dan pangkalan. Dan Presiden Amerika, apabila bercakap tentang sasaran, hanya menyebut tentang sebuah gunung. Tapi kenapa? Apa yang ada pada sebuah gunung batu yang lebih berharga daripada seluruh armada? Biar saya tunjukkan kepada awak. Namanya dalam bahasa Parsi agak panjang. Kuhe Kolang Gazla. Tapi terjemahannya mudah. Gunung Belincong. Ia terletak di tengah Iran, 1,5 kilometer dari Natanz, kemudahan nuklear paling terkenal di negara itu. Dan kisah gunung ini bermula dengan satu penghinaan. Lihatlah, gunung ini wujud akibat satu letupan. Pada tahun 2020, satu sabotage yang dikaitkan dengan Israel telah memusnahkan kilang di mana Iran memasang sentrifug paling canggih mereka. Mesin-mesin yang memproses uranium, bahan api untuk program nuklear itu. Dan rejim itu bersumpah di parlimen bahwa kilang seterusnya tidak akan dapat dicapai oleh sesiapapun. Ia akan dibina, menurut kata-kata ketua program atom itu, di tengah-tengah gunung. 6 tahun kemudian, inilah hasilnya. Terowong-terowong digali di bawah lapisan granit setebal sehingga 600 meter. Salah satu batuan paling keras yang wujud untuk ditebuk. Untuk Anda bayangkan, Gunung Fordo yang orang Amerika gali hanyalah sebuah bukit jika dibandingkan dengan yang ini. Dan Iran mengelilingi semuanya dengan tembok, pagar, dan pengawasan elektronik. Bukan untuk menghalang tentera masuk, tetapi untuk menghalang dunia daripada melihat. Iran bersumpah bahawa di situ hanyalah sebuah kilang pemasangan sentrifug sahaja. Tetapi para pemeriksa antarabangsa, Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang memantau program nuklir di seluruh dunia tidak pernah menjejakkan kaki ke dalamnya. Tidak sekalipun. Dan para penganalisis yang mengkaji tempat itu, mereka menilai bahawa ruang di bawah gunung itu terlalu besar untuk tujuan tersebut. Cukup besar menurut mereka untuk menyembunyikan sebuah loji pengayaan uranium yang lengkap. Dan juga sehingga ke peringkat akhir pembinaan sebuah bom atom. Dalam temu bual radio yang sama, pengacara itu mengajukan soalan terus kepada Trump. Adakah Tuan akan menuntut agar para pemeriksa masuk ke gunung itu sebelum sebarang perjanjian untuk memastikan tiada mesin kiamat tersembunyi di sana? Dan Trump menjawab dengan satu perkataan. Sudah tentu. Sebelum Anda membuat perjanjian lain, adakah Anda akan menegaskan agar pemeriksa IAEA masuk ke dalam terowong yang sangat dalam itu dan memastikan sama ada mereka mempunyai mesin kiamat di sana? Sudah tentu. Mereka tidak memilikinya kerana kita telah... Sekarang Anda mesti sedang berfikir. 600 meter batuan. Bagaimana sesiapa boleh menyerang tempat itu? Dan sebenarnya, Amerika Syarikat sudah pun menjawab soalan itu sekali di sebuah gunung lain di Iran. Mari ikut saya kembali ke bulan Jun 2025, perang yang lepas. Sasarannya ialah Fordo, kubu nuklear Iran yang paling terkenal yang terletak di dalam sebuah gunung. Lihat gambar-gambar ini. Di sini Anda boleh nampak dengan jelas apa yang ada di dalam gunung itu. Satu banda penuh diukir ke dalam batu dengan koridor, bilik mesin dan juga pejabat. Selama bertahun-tahun, seluruh dunia mengulangi frasa yang sama. Fordo tidak dapat ditembusi. Dalam satu malam sahaja, 7 pengebom yang tidak dapat dikesan radar berlepas dari Amerika Syarikat. Setiap satu membawa senjata yang hanya mereka mampu bawa. GBU-57. Sebuah bom seberat 14 tan, seberat sebuah lori, direka untuk melakukan satu perkara sahaja. Menembusi tanah dan batu sebelum meletup. 12 bom seperti ini dijatuhkan ke atas Fordo. Tetapi ia tidak jatuh secara berselerak. Dan inilah butiran yang hampir tiada siapa faham pada masa itu. Orang Amerika menyasarkan pada saluran pengudaraan, pipe gergasi yang membawa udara masuk ke dalam kubu itu. Dan mereka menjatuhkan 6 bom ke dalam 2 lubang yang sama.
satu demi satu. Setiap bom menggali lebih dalam di laluan yang telah dibuka oleh bom sebelumnya, seperti paku yang dipalu di tempat yang sama sehingga tembus. Kubu yang tidak dapat ditembusi itu akhirnya berjaya ditembusi. Tetapi apabila debu mula reda, kejutan pun berlaku. Menurut penganalisis Amerika dan Israel, peti besi itu kosong. 440 kg uranium yang diperkaya milik Iran, harta karun program nuklir mereka, telah dikeluarkan beberapa hari sebelum serangan itu, dimuatkan ke dalam lori untuk destinasi yang sehingga hari ini tiada siapa yang mengesahkannya. Dan itulah sebabnya pemburuan itu tidak pernah berakhir. Kerana uranium itu masih wujud di suatu tempat. Dan lihatlah betapa gilanya. Agensi Pemeriksa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah kehilangan jejaknya dan syak wasangka tertumpu kepada Gunung Beliung yang kami tunjukkan kepada anda sebelum ini. Dan penganalisis yang sama yang mengesan lori pengadun konkret itu telah mendokumentasikan sesuatu yang lain. Tidak lama selepas perang pada tahun 2025 itu, sebuah terowong kecil di dalam kompleks gunung itu telah ditutup sepenuhnya. Ditutup dengan tanah dan konkret. Kandungannya sepenuhnya tidak diketahui. Iran mempertaruhkan segalanya di gunung ini. Dan di atas kertas, matematik pertaruhan itu nampak baik untuk mereka. Bom seberat 14 tan itu secara rasmi boleh menembusi kira-kira 60 meter. Gunung itu mempunyai sehingga 600 meter granit di atas terowong yang paling dalam. 10 kali ganda lebih banyak. Di atas kertas, ia tidak dapat disentuh. Rejim Iran malah dengan sengaja menyatakannya dengan lantang. Seorang penasihat parlimen Iran menyatakan bahawa disitulah terletaknya kemudahan nuklear yang paling kukuh di dunia dan mengatakan bahawa ia mustahil untuk diserang. Cuma ada satu masalah dengan keyakinan itu. Kerana itu, keyakinan yang sama yang pernah mereka ada terhadap Fordo. Dan kali ini, orang Amerika pun tak perlu menembusi batu itu. Sehari selepas ancaman Trump, Institut Amerika yang memantau gunung itu menerbitkan satu analisis yang pada prakteknya menjadi manual cara menyerang tempat itu. Dan manual itu tidak menyebut tentang perlu menebuk 600 meter granit. Ia menyebut tentang 3 titik lemah. Talian elektrik yang membekalkan tenaga ke gunung itu, saluran pengudaraan, saluran udara yang sama yang menjerumuskan Fordo, dan pintu-pintu kerana tiada kubu yang wujud tanpa pintu. Di situ, satelit telah mengesan sesuatu yang sama sekali tidak sepatutnya berada dalam keadaan begitu. Gambar-gambar terbaru bertarikh 9 Julai menunjukkan bahawa sepasang pintu masuk di sebelah barat gunung itu masih terbuka. Ya, terbuka. Menurut analisis, ia terdedah kepada senjata bertetepatan tinggi dan juga kepada operasi tentera yang masuk berjalan kaki melalui terowong-terowong itu. Ingat tak mesin pengadun simen pada permulaan video tadi? Dari konkrit yang dicurahkan di atas pintu-pintu secara tergesa-gesa melanggar perjanjian itu? Begitulah, Iran sedang bergegas untuk menutup pintu-pintu mereka sendiri sebelum orang Amerika masuk melaluinya. Lihatlah teknik Amerika sekarang selepas Fordo. Bom-bom hari ini mempunyai fuse pintar, iaitu sensor yang dapat mengesan apabila bom melalui satu ruang dan memasuki tingkat baru. Bom itu akan mengira tingkat-tingkat sehingga meletup di titik yang tepat. Pengganti bom seberat 14 tan telah pun ditempah. Dan manual itu telah digunakan 2 kali di Fordo. Dan pada bulan Mac tahun ini, terhadap satu lagi terowong nuklear Iran di mana saluran pengudaraan telah diserang sekali lagi. Trump sendiri meringkaskan rancangan itu dengan sindiran seperti biasa. Dia berkata bahawa gunung itu adalah sasaran yang sempurna untuk, dalam kata-katanya, satu hentaman besar terus ke pintu depan. Tapi jangan silap, Iran tahu tentang perkara ini. Reaksi mereka menunjukkan perkara itu. Beberapa minggu lalu, Iran cuba melakukan serangan paling berani dalam perang ini. Mereka melancarkan 111 peluru berpandu ke arah Abraham Lincoln, sebuah kapal induk Amerika. Dan Donald Trump sendiri yang menceritakan hasilnya dalam satu acara di Pennsylvania. 111 peluru berpandu ditembak beberapa minggu lalu oleh rakan-rakan kita yang baik dari Iran. Kesemuanya disasarkan ke arah Abraham Lincoln, yang mana merupakan kapal induk yang sangat cantik kalau nak tahu. Kapal induk Abraham Lincoln
111 peluru berpandu dalam masa yang singkat. Daripada 111 peluru berpandu yang ditembak, 111 peluru berpandu berjaya dijatuhkan ke laut dengan mudah. Fikirkan tentang itu. Ada jumlah 111 peluru berpandu. 111 telah dijatuhkan ke laut. Tiada satu pun yang sampai dekat. Dan di bandar-bandar di pesisir, lihatlah tembakan-tembakan itu naik ke langit yang cerah. Itulah pertahanan anti pesawat Iran, menembak ke arah sasaran yang mereka sendiri tak dapat lihat. Rezim itu juga telah melancarkan peluru berpandu ke atas pangkalan Amerika di 5 negara jiran secara serentak. Dan semua itu tidak mengubah haluan perang. Perhatikan coraknya. Siapa yang sedang menang tidak menembak ke semua arah. Siapa yang sedang menang tidak perlu menjerit bahwa gunungnya tidak dapat dimusnahkan. Semua bunyi bising dari Iran adalah bunyi sebuah rejim yang terdesak, menggali semakin dalam. Dan di situ timbul persoalan. Jika semuanya sudah siap, kenapa bom itu masih belum dijatuhkan? Mudah saja. Orang Amerika tidak mahu melakukan kerja separuh jalan. Mengebom hanya pintu-pintu akan menghalang Iran dari masuk untuk sementara waktu, dan itu sahaja. Sasaran sebenar adalah jantung gunung itu. Dan kerana setiap satu daripada bom-bom ini dikira satu persatu, tembakan itu apabila dilepaskan hanya akan ada satu sahaja. Dan ia akan menamatkan kerja itu. Jadi, mari kita kembali kepada soalan di awal tadi. Apa yang Iran sembunyikan di dalam gunung itu sehingga begitu terdesak? Tiada siapa di luar yang tahu dengan pasti. Dan itulah yang benar-benar menakutkan semua orang. Mungkin ia adalah uranium yang hilang itu. Mungkin ia adalah kilang terakhir dalam program nuklir itu. Tetapi hakikatnya, tingkah laku rejim itu menunjukkan sesuatu yang lain. Kerana tiada siapa yang tergesa-gesa untuk menimbus pintu masuk gunung yang kosong, Gunung Picareta adalah bahagian terakhir yang masih berdiri dalam program nuklir Iran. Segala yang lain, Natanz, Fordow, Isfahan, semuanya telah dibom dan masih terhenti hingga hari ini. Jika gunung itu runtuh atau dimeterai selama-lamanya dengan segala yang ada di dalamnya, proyek berdekat-dekat rejim itu akan berakhir di situ. Dan Trump sudah memberi amaran tentang apa yang akan berlaku sementara Iran berfikir. Dalam satu temu bual di televisyen Amerika, beliau berkata, sasaran seterusnya ialah loji tenaga dan jambatan di Iran pada minggu hadapan, kecuali rejim itu duduk di meja rundingan. Dan beliau mengulangi perkara yang beliau katakan, yang beliau tidak akan pernah lepaskan. Adakah anda menjangkakan serangan yang kita lihat minggu ini terhadap Iran akan meluas? Adakah anda mempertimbangkan untuk menyerang sasaran tenaga atau lokasi lain di dalam Iran? Saya akan simpan sasaran tenaga untuk akhir sekali, tetapi akhirnya kita akan serang sasaran tenaga, ya. Tetapi malam ini kita akan serang mereka dengan sangat hebat. Kita akan serang mereka dengan sangat hebat esok malam. Kita akan serang mereka dengan sangat hebat malam selepas itu. Dan minggu depan akan jadi lebih teruk untuk mereka. Kerana minggu depan adalah giliran loji jana kuasa. Minggu depan adalah giliran jambatan. Kita akan musnahkan semua loji jana kuasa mereka. Kita akan musnahkan semua jambatan mereka, kecuali mereka datang ke meja rundingan dan berunding. Adakah anda percaya orang Iran benar-benar serius untuk membuat perjanjian? Saya rasa mereka tiada pilihan lain. Kenapa mereka masih belum buat begitu? Saya rasa kalau saya tak buat dengan cara yang saya lakukan sekarang, mereka takkan pernah buat perjanjian. Mereka takkan pernah buat perjanjian dengan Obama. Bahawa apa yang mereka tandatangani itu adalah sekadar sehelai kertas yang tak bernilai. Apa yang mereka tandatangani dengan Obama hanyalah sehelai kertas yang tak bernilai dan merupakan jalan kepada senjata nuklear. Dan apa yang saya ada ialah sebuah tembok. Tidak akan ada senjata nuklear. Iran tidak akan mempunyai senjata nuklear. Seperti yang Anda boleh lihat, gunung ini boleh menjadi berita terbesar tahun ini pada bila-bila masa. Jadi, langgan saluran ini sekarang. Kerana apabila serangan itu berlaku, kami akan berada di sini untuk menerangkan kepada anda apa yang sebenarnya berlaku. Dan sebelum Anda pergi, saya ingin tahu pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah Anda fikir Trump benar-benar akan melancarkan serangan itu? Atau adakah ancaman itu sendiri sudah menjadi senjata? Tulis pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.